SAW memanggil mana-mana sahabat untuk makan sahur bersama baginda sallallahu alaihi wasallam. Bersabda, datanglah dan makanlah makanan yang berkat ini. Dalam satu hadis baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, bersahurlah untuk mendapatkan kekuatan berpuasa dan tidurlah pada waktu tengah hari qailulah untuk membantumu bangun pada akhir malam. Sayyidina Abdullah bin Haris radhiyallahu anhu telah menerangkan bahawa daripada seorang sahabat bahawa beliau berkata, saya pernah bertemu Nabi SAW sewaktu baginda SAW sedang makan sahur. Baginda SAW telah bersabda, bersahur adalah satu perkara yang diberkati, yang Allah SWT telah kurniakan kepadamu. Janganlah kamu meninggalkan bersahur. Baginda SAW telah memberi galakan untuk bersahur. Dalam banyak hadis diingatkan baginda SAW telah bersabda, jika tiada apa-apa, maka makanlah walaupun sebiji tamar kering, dan minumlah walaupun seteguk air. Oleh kerana itu, hendaklah orang yang berpuasa mengambil berat terhadap amalan yang memberi buah faedah ini, iaitu untuk kesenangan dan manfaat diri sendiri, di samping memperoleh pahala dengan percuma. Perlu diingatkan bahawa sebarang keterlaluan ataupun kekurangan dalam satu-satu perkara adalah memudaratkan. Oleh kerana itu, janganlah makan terlalu sedikit sehingga pula terasa lemah untuk beribadat, dan jangan pula makan terlalu banyak sehingga terus bersedawa sepanjang hari. Dalam hadis tersebut juga terdapat anjuran ke arah itu, sebagaimana sabda Nabi SAW, walaupun dengan sebiji taman kering ataupun seteguk air. Di samping itu terdapat juga larangan terhadap makanan berlebihan dalam hadis-hadis yang lain. Hafiz Ibn Hajar rahimahullah ta'ala menulis dalam kitab Fathul Bari Syarah Bukhari bahawa keberkatan bersahur adalah berdasarkan beberapa segi. Pertama, satu, bersahur adalah sunnah. Dua, bersahur berlawanan dengan amalan ahli kitab kerana mereka tidak bersahur, sedangkan kita telah diperintahkan untuk menentang amalan mereka sedaya mungkin. 3. Bersahur memberi kekuatan untuk beribadat. 4. Menambahkan tumpuan hati kepada ibadat. 5. Di samping itu, bersahur mengelakkan kebayangan sifat buruk yang timbul daripada keadaan yang sangat lapar. 6. Dengan bersahur, kita dapat memberi bantuan kepada orang yang memerlukan jika mereka datang meminta daripada kita, serta dapat menolong jiran dan fakir dan miskin. 7. Semasa bersahur adalah masa yang khusus untuk penerimaan doa. Maka dengan bersahur kita akan mendapat taufik untuk berdoa, akan mendapat taufik untuk berzikir dan berbagai manfaat lagi. Hadrat Ibnu Daqiq Ul-Id rahimahullah ta'ala berkata bahawa ahli sufi membahaskan masalah bersahur itu ialah bertentangan dengan tujuan berpuasa. Ini adalah kerana tujuan berpuasa adalah untuk menundukkan syahwat perut dan kemaluan, maka bersahur bercanggah dengan tujuan tersebut. Namun yang sebenarnya ialah tidak baik untuk makan dengan kadar yang begitu banyak sehingga tujuan berpuasa luput sama sekali. Selain itu, keadaan terus berubah mengikut suasana dan keadaan. Pada pendapat saya yang serba lemak ini, kesimpulannya sama ada makan pada masa bersahur atau makan ketika berbuka hendaklah dikurangkan, tetapi pengurangan itu berubah mengikut keperluan seseorang. Contohnya, pelajar-pelajar agama dengan mengurangkan makan, mereka akan mendapat manfaat daripada puasa, tetapi pengurangan makan akan membawa mudarat dalam menghasilkan ilmu. Oleh itu, lebih baik mereka tidak mengurangkan makan kerana kepentingan ilmu agama dalam syariat adalah sangat besar. Demikian juga dengan kumpulan ahli zikir serta jemaah-jemaah lain yang tidak dapat melibatkan diri dengan sepenuh perhatian terhadap kerja-kerja agama jika mereka mengurangkan makan. Semasa dalam satu perjalanan untuk berjihad, Nabi Muhammad SAW telah mengumumkan bahawa berpuasa ketika dalam perjalanan safar bukanlah satu kebaikan, sedangkan ketika itu ialah puasa Ramadan, tetapi telah bertembung dengan jihad. Sebaliknya, di tempat yang ada sebarang kerja agama yang lebih penting daripada puasa, dan berpuasa tidak pula akan mendatangkan kelemahan dan kemalasan, maka ketika itu lebih sesuai untuk dikurangkan makan.
Dinukilkan daripada Allamah Sya'rani rahimahullah ta'ala dalam surah Iqna, kami telah diminta bersumpah setia untuk tidak makan sehingga kenyang, khasnya pada malam-malam Ramadan. Sebaik-baiknya kita makan pada bulan Ramadan dengan kadar yang kurang sedikit daripada bulan-bulan luar Ramadan. Kesudahannya, apakah manfaat berpuasa bagi seseorang yang makan semasa berbuka dan bersahur sehingga penuh perut mereka? Para masyayikh menulis bahawa sesiapa yang berlapar pada bulan Ramadan akan terpelihara daripada gangguan syaitan sepanjang tahun sehingga Ramadan yang akan datang. Masya Allah. Penekanan terhadap perkara ini telah diperkatakan oleh ramai masyayikh yang lain. Dinukilkan dalam kitab Syarah Ihya daripada Awarif bahawa Hadrat Sahal bin Abdullah Tustari rahimahullah ta'ala makan sekali sahaja dalam masa 15 hari. Dan dalam bulan Ramadan beliau hanya makan sesuap makanan sahaja setiap kali makan. Kerana ingin mengikut sunnah, beliau bersahur dan berpuasa dan berbuka puasa hanya meminum air. Allah Akbar. Hadrat Junaid rahimahullah ta'ala sentiasa berpuasa, tetapi apabila seseorang daripada kawan-kawannya yang juga merupakan ahlullah datang bertandang, beliau akan berbuka dan berkata, fadilat makan bersama kawan-kawan seperti mereka ini tidak pun kurang daripada fadilat berpuasa sunat. Ada ribuan lagi kisah orang-orang soleh zaman dahulu yang membuktikan bahawa dengan mengurangkan makan, mereka mentarbiah nafsu mereka dengan syarat yang telah dinyatakan sebelum ini, iaitu tidak menjejaskan urusan-urusan agama yang lain. Alhamdulillah, tuan-tuan boleh kita dengar satu bab berkaitan dengan hidayah Ramadan. Semoga Allah SWT bagi saya taufik dan